Hello guys, Assalamualaikum, bersama Bro Nyam dalam segmen review. Kali ni aku ingin sambung untuk part yang kedua. Bagi korang yang belum tengok part yang pertama, bagi segmen review produk Garmin Forerunner 55, aku ada sediakan link di atas, korang just check it out. Tanpa melengahkan masa, kita sambung untuk part yang kedua. Let's go. Kembali lagi dalam Hazi yang Channel Studio. Next, aku akan tunjukkan Pace Pro Plan yang ada pada jam model ini. Benda ni benda baru untuk model Forerunner 55. Sebelum ini, Pace Pro Plan hanya ada pada seperti Forerunner 745, 945, Phoenix 6, 245 pun ada juga. Tapi kira benda yang aku tak sangka ada pada model terbaru 55. Walaupun model ini untuk entry level, dia dah letak siap-siap untuk Pace Pro Plan, which is sangat bagus untuk korang nak kejar goal. Okay, aku tunjukkan di mana Pace Pro Plan. Korang pergi ke bahagian run, korang just klik, and then kau pergi ke bahagian setting atas dan pergi ke bahagian training, and then kau pergi ke bawah sikit, kau akan jumpa Pace Pro Plan. Di sini dia katakan korang perlu cari download Pace Pro Plan daripada Garmin Connect. So kita pergi ke Garmin Connect. Let's go. Okay, ini adalah bahagian home Garmin Connect IQ. Korang just pergi ke bahagian more dan korang pergi ke pilih ke bahagian training dan terus turun ke bawah pilih bahagian Pace Pro Pacing Strategies. Jadi aku dah create siap-siap Pace Pro Plan yang aku inginkan. Just aku bagi shortcut terus, aku tekan sini Forerunner 55. Aku dah rename siap-siap. Jarak yang aku akan pilih adalah distance. Dia ada dua, korang boleh pilih sama ada jarak ataupun select a course. Ada aku pilih jarak race yang aku target, goal time. So ni adalah goal time, dia punya goal pace, apa yang aku inginkan. Inilah yang paling best Pace Pro. Korang boleh pilih split sama ada negatif, positif atau even split. Jadi sini korang boleh tukar atas bawah sama ada negatif atau positif. Ini adalah detail dia punya Pace Pro. Korang punya average split 1 km. Yang penting target time adalah 50 minit. Dia akan kekal. Jadi apabila korang nak pilih apa yang korang inginkan, jadi aku akan stay ke negatif. Just update ataupun just save. Nanti dia akan tunjukkan. Kemudian dah settle, pergi tekan ke pilih ke sync ke jam korang. Selesai. Kemudian dah sync ke bahagian jam. Korang boleh guna sebagai virtual partner ketika korang race ataupun ketika korang buat time trial. Benda ni memang bagus. Korang boleh capai goal korang. Dia akan bagi korang sentiasa maintain korang punya pace daripada awal sehingga ke habis. Kira macam motivate korang untuk korang terus monitor pace terkini ketika korang race. Itulah apa yang specialnya ada pada Forerunner 55. Benda ni tak ada pada Forerunner 45 yang terdahulu punya edisi. Kemudian kita akan pergi ke bahagian track run profile. Track run profile, aku pergi ke ini bahagian treadmill, ni bahagian track run. Dan korang boleh lihat aku akan pergi ke bahagian track run setting. Di sini yang paling special yang ada pada model Forerunner 55, ini paling special Dia ada lane number. Kalau korang buat interval di stadium yang ada track session, yang ada line daripada lane 1 sehinggalah lane ke-9, inilah yang special korang boleh ada. Aku percaya dengan adanya benda lane ini, dia lebih accurate ketika korang berlari sepanjang loop yang korang buat dalam 400 meter di stadium. Korang boleh pilih lane apa yang korang nak daripada lane 1 sampai lane 9. Kebiasaan untuk mereka buat speed selalunya gunakan lane 1. Jadi korang tak perlu risau dari segi accuracy sama ada dia akan haywire atau tidak. Dengan kegunaannya, function features ini sangat berbaloi, sangat berguna untuk entry level yang inginkan cuba buat workout interval di stadium. Kemudian kita akan pergi ke bahagian virtual run. Bahagian virtual run, bahagian virtual run ni adalah virtual run mode untuk pengguna Zwift. Benda ini akan broadcast HR data, pace, cadence dalam masa sebenar yang korang pakai digunakan ketika di handphone, di komputer. Aku bukanlah penggemar Zwift ini, tapi aku yakin benda ini sangat berguna untuk penggemar-penggemar Zwift yang boleh sukan melalui indoor di rumah
di mana-mana sahaja. Benda ni bagus untuk peminat Zwift. Yang lain kalau kita tengok macam biasa, dia ada bike, dia ada walk, korang boleh jalan dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan. Benda ni mood yang sangat berbaloi. Malah korang nak pergi shopping, korang boleh on benda ni. Cardio, kalau korang buat sukan-sukan melibatkan cardio, ini adalah pool swim, benda yang sangat bagus. Dan paling cantik, apa yang Forerunner 55 claim, dalam ketika korang berenang, HR pun masih boleh detect korang punya nadi di pergelangan tangan ketika korang swim. Jadi kita pergi ke bahagian penambahan, apa yang ada specialnya. Tengok ada bahagian indoor track. Kalau korang berbasikal, ada bahagian dalam, sebab dia ada accelerometer, signal. Tak apa, tanpa korang pakai satellite di luar, korang masih boleh dapatkan jarak dan pace ketika korang indoor. Ini adalah bike indoor, track indoor di atas, ialah walk indoor. Yoga pun ada. Bagi korang peminat-peminat yoga, korang boleh gunakan features ini, sangat menarik. Dan elliptical, korang pergi ke bahagian heat, mereka penggemar-penggemar high intensity ketika buat di gym atau di mana-mana saja di rumah boleh buat. Naik tangga, banyak feature-features yang menarik yang ada pada Forerunner 55. Rugi kalau korang tak cuba dapatkan. Next, aku akan tunjukkan satu features yang paling menarik, kiranya benda yang paling rare yang tak ada pada model-model lain, iaitu model Forerunner 55 saja yang ada setakat ini, apa yang mereka katakan. Tapi aku rasa macam ada. Kita akan pergi ke bahagian run GPS, pergi ke bahagian training. Macam biasa, korang akan jumpa estimate finish time. Inilah yang paling best yang aku katakan. Benda ni korang boleh pakai ketika korang buat race. Korang boleh buat time trial, target apa-apa jarak yang korang inginkan. Tengok daripada jarak 1k, 1 mile, 5k, 10k, half marathon, marathon, dan korang boleh custom jarak yang korang inginkan. Contohnya aku target 5k. Kita target 5k, apa yang kita nak. Jadi ini adalah estimate finish time. Estimate finish time bila korang tekan, dia akan ikut current pace yang korang lari. Contohnya kalau korang target pace 5 adalah lebih kurang untuk 5km, lebih kurang 20 minit. 25 minit. Jadi setiap kali korang lari tu, ikut dia estimate finish time, dia akan diikut daripada current pace yang korang lari. Jadi kita akan go through ke bahagian menu. Ini ada watch face, sama ada korang nak tukar korang punya watch face sama dia yang original. Kau pergi ke tempat lain, next. Just tukar, klik apa yang korang minat. Kalau korang tak minat, korang pergi download ke Connect IQ. Dia ada banyak pilihan di sana. Kemudian kita pergi ke bahagian bawah, ni alarm clock. Kalau korang nak set alarm bangun tidur, ni bahagian history. Korang boleh check korang punya activity sepanjang apa yang korang buat. Kemudian korang pergi ke bahagian setting. Ni ada bahagian activity apps, appearance, wrist heart rate, sensor. So kalau korang ada tambah external HR, chest strap, korang just boleh tengok dan sense kepada third party heart rate tersebut. Ini ada phone, korang boleh pair dengan phone korang. Dan ini adalah user profile. Aku just go through. Ini adalah Fitness Edge. Fitness Edge ni benda yang baru dekat model Garmin. Dan Forerunner 55 dapat apa yang special tentang features terbaru Fitness Edge. Ni gender male, korang punya birth year, height, korang punya weight, heart rate. Dari sini korang boleh check zone apa yang korang pakai. Dari dua yang paling special, korang ada zone. Ni zone default korang. Sport heart rate adalah korang punya heart rate sport ketika berlari. Dan kita pergi patah balik. Ni adalah bahagian safety. Safety ni korang punya emergency contact jika korang ada berlaku kemalangan dan sebagainya. Sama ada korang nak set left track, incident detection, assistant, emergency contact ni paling penting. Jadi ni aku dah set aku punya emergency contact. So itu tracking, ni kena sistem, korang boleh set sendiri. Benda yang sama ada pada jam-jam yang lain. Visual through up, data recording, reset, software update, dan sebagainya. Jadi kita akan go through, pergi ke bahagian apa ketika yang lari korang nampak. Contohnya ini adalah return GPS. So kalau korang dah set, aku go through, tekan start. Ini adalah bahagian menu. Apa yang aku nak tunjukkan untuk Forerunner 55, dia tak ada. Contohnya aku tekan stop. Kemudian dia tak ada resume later. So apa yang ada korang nampak, yang bahagian resume, bahagian save, bahagian lab apa yang korang nampak. Kalau korang berhenti, discard kalau korang nak tukar. Ni korang boleh tengok HR zone, boleh tukar korang apa yang korang punya data field yang paling sesuai untuk korang. So apa aku nak beritahu untuk kali ni, sepanjang aku guna Forerunner 55, bateri sangat tahan. Aku gunakan GPS on notification, dengan GPS dan so on, activity banyak aku gunakan.
dan bateri boleh tahan lebih kurang dalam, sepanjang aku gunakan lebih kurang boleh tahan dalam 13 hari, which is sangat bagus. Apapun jam ini bukanlah jam multisport ataupun triathlon mode. Kalau korang inginkan jam sebegitu, multisport yang ada pelbagai fungsi dari segi basikal, dia punya detail pasal berenang dan sebagainya, korang bolehlah cari model Forerunner yang melibatkan sekian-sekian sukan tertentu. Tapi apa yang aku suka pada jam ini adalah battery life. Battery life dia berbanding dengan model yang terdahulu Forerunner 45 sangat-sangat berlaku peningkatan. Dia ada sangat-sangat peningkatan yang banyak. Kalau dulu dia dari segi GPS mode, Forerunner 45 adalah 13 jam, tapi apabila Forerunner 55 dia telah meningkat kepada 20 jam kalau korang on GPS mode. Kalau korang yang biar dalam watch mode smart face, korang punya dalam keadaan korang berjalan, bekerja, bila korang pakai tanpa menggunakan GPS, jam ini mampu bertahan selama 2 minggu. Forerunner 55 adalah smartwatch feature yang mampu menyimpan korang punya detail hari-hari peringatan seperti event, birthday, hari kelahiran ahli keluarga, kerja, segala info-info yang korang rasa tak ingat tapi korang boleh letakkan kalender di dalam jam ini. Dari segi GPS accuracy aku rasakan sangat berbaloi sebab aku dah test jam ini berbanding dengan jam Garmin yang lain. Dari segi accuracy GPS sangat-sangat tidak ada masalah walaupun aku berlari di celah-celah bangunan, di celah mana-mana bahagian yang kurang dapat satelit. Dari segi accuracy dia tidak ada haywire. Jadi pendapat aku setelah guna hampir 2 minggu dengan harganya yang di bawah RM1,000, lebih tepat RM960, memang sangat-sangat berbaloi. Korang cuba dapatkan model Forerunner 55 untuk entry level. Advanced runner pun boleh beli, tak ada masalah. Aku rasa sangat-sangat berbaloi dengan pelbagai features yang menarik. Memang tak sia-sia kalau korang cuba dapat beli model ini. Korang boleh check it out di website dorang berapa stok yang tinggal. Kalau korang memang peminat jam bajet yang murah, yang mempunyai ekosistem yang terbaik, friendly user, model Forerunner 55 adalah pilihan yang terbaik. Aku katakan pilihan yang okey untuk entry level. Tapi aku bila dah review ni, aku ada minta pengharapan lah. Next edition model Forerunner 55, mungkin untuk next edition tak tahu berapa pula number yang diberi. Tapi untuk masa depan aku harapkan ada training load untuk model ini agar seseorang pelari dapat monitor dia punya progress, sama ada dia punya under training, over training, overreaching dan sebagainya. Benda tu sangat-sangat best. Cuma benda tu tak ada pada jam ini. Aku harap pada masa depan ada feature sebegitu. Macam korang lihat untuk model Forerunner 745, 945, yang terkini 945 LTE, benda tu sangat detail, memang sangat-sangat menarik. Tapi kalau apa salahnya untuk entry user, entry level dapat rasa benda macam tu, training load memang sangat-sangat bagus. Dari segi HR sensor akan lebih diimprove daripada 3.0 ke HR Elevate 4.0 seperti 945 LTE. Memang sangat-sangat berbaloi dengan HR sensor sebegitu. Dia lebih accurate. Lagi-lagi korang yang cuba nak track 24, korang mungkin nak pakai waktu tidur, korang nak pakai waktu kerja, benda HR sensor memang sangat-sangat baloi kalau korang pakai. Lagi-lagi korang berlari. Jadinya dengan harga RM960 dengan pelbagai features menarik yang aku telah ceritakan dekat korang semua, korang agak berbaloi tak korang beli? Jadi aku rasakan ramai yang akan sukakannya, betul tak? Kalau nak bandingkan dengan brand lain yang harga di bawah RM1K, aku rasa masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Jadi korang pilih mana yang terbaik sebab setiap brand teknologinya sangat berbeza dan setiap brand juga ada dia punya tumpuan, dia punya teknologi untuk kelebihan kegunaan jam tersebut, functionnya berbeza. Jadi itu sahajalah perkongsian review untuk model Forerunner 55. Aku harap korang dapat input yang baik daripada perkongsian review jujur yang aku berikan kali ini. Aku harap pada masa akan datang aku diberi peluang lagi untuk cuba review model Garmin yang lain. Mana tahu ada rezeki lagi. Tapi apapun, inilah model Forerunner 55. Untuk entry level, bukan besar-besar, aku rasa sangat berbaloi untuk korang cuba dapatkan. That's it. Aku Bro Nyem. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi next content. Bye-bye.